Assalamualaikum, hai tuan-puan. Kali ini saya akan kongsikan bagaimana nak merancang dana pendidikan anak. Okey, ramai yang tanya pada saya, adakah orang tua patut menyediakan tabung pendidikan anak atau membiarkan anak-anak mereka berhutang semasa di universiti nanti? Okey, untuk jawab soalan ni, saya akan berikan dua keadaan supaya tuan-puan boleh menilai. Keadaan yang pertama, tuan-puan asingkan sebanyak RM5 setiap hari dan masuk ke dalam tabung pendidikan anak. Okey, mula daripada anak berumur 1 tahun sehinggalah anak berumur 20 tahun semasa mereka masuk universiti nanti. Okey, itu kaedah pertama. Keadaan yang kedua, tuan-puan menyuruh anak mengambil loan belajar ketika mereka masuk universiti. Kemudian selepas mereka grade, mereka perlu bayar hutang beserta dengan faedahnya setiap bulan. Sekarang tuan-puan cuba bayangkan, anak tuan-puan baru habis belajar, mereka baru dapat kerja, mereka dah dibebankan dengan pelbagai bebanan seperti nak bayar hutang, nak sara diri, nak cari kerja yang sesuai kelayakan, nak buat loan rumah, loan kereta, nak kahwin, nak support family, adik-beradik, nak bagi duit dekat orang tua. Ini semua beban yang akan dihadapi oleh anak tuan-puan. So, berdasarkan keadaan ni, saya suggest tuan-puan untuk pilih kaedah yang pertama. Bukan apa, ianya akan memudahkan anak-anak tuan-puan untuk mencapai cita-cita mereka. Seterusnya, mengurangkan beban mereka ni tadi. Yang ketiga ialah sebagai tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan anak. Okey, baik. Sekarang tuan-puan setuju untuk membuat tabung pendidikan anak. Sekarang soalannya ialah, apa kaedah terbaik untuk buat tabung pendidikan anak ini? Okey. Tabung pendidikan anak ni tuan-puan, okey, saya akan contohkan. Tuan-puan tabung sebanyak RM5 setiap hari. Tak kisah tuan-puan nak buat dekat bank account baru ke, nak tabung haji ke atau lain-lain. Kaedah ni sebenarnya dah ramai orang buat Kaedah yang biasa orang kita gunakan. Tapi tuan-puan, kaedah ni sebenarnya ada risiko dia tersendiri, ada masalah dia tersendiri. Dan saya dapati ada 3 masalah utama. Yang pertama, disiplin. Yang kedua ialah berlakunya musibah. Yang ketiga ialah apabila berlakunya kematian. Nah, dan satu lagi, ada instrumen ataupun tempat yang sesuai untuk tuan-puan membuat simpanan dana pendidikan anak tuan-puan beserta dengan manfaatnya. Okey, untuk saya jelaskan 2 topik ni, tuan-puan boleh tengok sekarang. Okey, ini andaian lakar tuan-puan menabung selama 20 tahun, mulai daripada anak setahun hingga 20 tahun. Okey, kita jelaskan pada masalah tadi. Masalah pertama, disiplin. Bila tuan-puan mudah menyimpan di dalam akaun bank tadi, ianya juga akan mudah keluar. Dan satu lagi, tak ada siapa nak pantau. Tuan-puan nak tabung ke, tak nak tabung ke, tak ada siapa nak pantau. Itu masalah pertama. Yang kedua, apabila berlaku musibah dekat anak tuan-puan. Sebagai contoh, anak tuan-puan mengalami sakit kritikal atau hilang upaya kekal, total permanent disability, atau masuk ward hospital sebab sakit. Sekiranya tuan-puan tidak punya simpanan yang lain untuk backup ni, tuan-puan terpaksa menggunakan dana tabungan pendidikan anak tuan-puan untuk membayar kos-kos masalah ni tersebut. Okey, itu untuk anak-anak. Apabila terjadi masalah dekat orang tua, selepas 10 tahun contohnya, tuan menabung, berlaku sakit kritikal terhadap tuan-puan. Okey, berlaku hilang upaya atau paling teruk sekali ialah meninggal dunia. Apabila terjadi masalah ni, automatik tuan-puan tak ada kerja. Bila tak ada kerja, tak ada income yang masuk. Bila tak ada income, tak ada tabungan pendidikan untuk anak tuan-puan dalam tempoh baki yang seterusnya dari sehingga 20 tahun. Sekarang soalannya, siapa yang akan teruskan tabungan ni? Jika tuan-puan tak ada income. Nah, sebab tu saya akan tunjukkan tempat atau instrumen simpanan yang mana akan mengurangkan risiko apabila terjadi risiko ini, tetapi tidak akan menjejaskan dana tabungan pendidikan anak tuan-puan. Okey, inilah dia instrumen simpanan pendidikan anak. Jadi tuan-puan kalau nak tahu apa dia, sila klik butang di bawah video ini untuk teruskan menonton. Okey, klik butang di bawah video ini sekarang. Bye-bye.